Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma pada promosi Tuan Imam serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan karunia kita masih lagi Allah pilih untuk terus imarahkan rumah Allah ini, dan mudah-mudahan amal kita ini diterima sebagai amal-amal yang soleh, insya-Allah. Kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, surah kedua, juz yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Sadaqallahu. Dan beri khabar sukalah kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang beramal soleh, yakni orang-orang yang mengerjakan yang baik-baik. Sesungguhnya mereka itu mendapat syurga yang mengalir air sungai di dalamnya. Tiap-tiap mereka mendapati rezeki daripada buah-buahan dalam syurga itu, mereka berkata, inilah rezeki seperti rezeki kita yang dahulu juga. Mereka diberi rezeki yang serupa warnanya, tetapi berlain-lainan rasanya. Dan mereka dalam syurga mempunyai suami, isteri yang suci, sedang mereka kekal dalamnya. Alhamdulillah, kita baca dulu satu ayat yang ke-25 daripada surah Al-Baqarah ini, di mana di sini Allah cerita tentang suatu suatu nikmat untuk memberi kita rasa seronok, rasa gembira, rasa ceria bila beramal di dunia. Balasan ni dah di akhirat nanti. Ni janji Allah. Orang beriman, dia pasti yakin. Janji Allah ni janji yang pasti. Mana ayat ini cerita kepada Nabi kita, suruh Nabi beritahu khabar gembira. Ayat ni turunkan Nabi. Nabi kabarkan, baca ayat ini kepada para sahabat. Supaya memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Sebab orang Islam semasa itu diuji dengan pelbagai bentuk musibah, diseksa, dinantikan hak, macam-macam lah, kesulitan, kesusahan, ujian, tribulasi, tekanan. Dan Islam ni begitulah. Begitulah fitrahnya, sentiasa diuji oleh Allah. Hari ni pun samalah, kita diuji dengan penyakit, dengan tempat diuji dengan apa? Dengan double standard orang kafir dengan Islam. Mereka tak suka dengan
cara hidup kita, tak suka dengan pakaian kita, tak suka cara kita, kita berbisnes, semua dia tak suka. Jadi mereka guna apa saja untuk menghancurkan, menghapuskan, mengkhianati. Jadi ini kita kena sedar. Jadi Allah ceritakan Nabi suruh beritahu. Bila bersabar, bersyukur, sentiasa beramal dengan amal baik, walaupun dalam keadaan apa pun, kamu akan mendapat balasan yang kekal abadi. Dunia ni sementara je. Orang kafir seorang sementara je. Firaun, dia kaya, dia hebat sementara je, lepas tu mati akhirnya tenggelam dalam laut. Korun sama, Haman sama, Namrud sama, Abu Lahab sama, Abu Jahal sama je. Jadi sejarah ni telah menceritakan bahawa siapa saja yang menentang Islam, dia pasti akan menerima kehancuran. Walaupun dia ada seronok, tapi sementara saja. Inilah Allah SWT Nabi beritahu, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Beriman maknanya percaya dengan apa yang datang daripada Allah. Yang datang daripada Nabi-Nabi cerita tentang kiamat, tentang syurga, tentang neraka, dosa, pahala, bantuan Allah. Orang ini semua benda-benda yang sebagai beriman kepada benda yang tak nampak, yang gaib. Dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yang maksudnya nampaklah, mayang, puasa, keluarkan zakat, buat haji, sedekah, tolong menolong, bantu-membantu, bekerja dengan amal-amal yang baik, beramal soleh, makan, minum yang halal dan thayyibah, pakaian yang tuan-tuan, semua tu nama dia bentuk amalan baik. Mengurus kehidupan bermasyarakat, mengurus kehidupan bernegara, mengurus sistem peperangan, semua tu nama dia beramal dengan amal soleh. Berjihad, berjuang. Jadi orang yang beriman, jangan beriman saja, kena ada di sana bukti. Beriman tu tak nampak. Jadi sahabat-sahabat Nabi bukan saja beriman, tapi mereka bukti dengan amalan. Buat sedekah. Sayyidina Umar buat sedekah. Sayyidina Abu Bakar habis harta dia bersedekah. Berjuang, berperang, jaga negara Madinah. Banyak perang mereka terlibat. Dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ini macam betul-betul perjuangan untuk mendaulatkan Islam, untuk menjaga Islam supaya sentiasa ada di sana izzah, kekuatan, kemuliaan. Itulah disebut tadi orang-orang yang beramal amal soleh, yang memenuhi kewajipannya seperti disebut tadi, serta berbuat jasa, mengurus keluarga, mengurus masyarakat, urus negara. Sesungguhnya mereka ini akan mendapat syurga. Allah beritahu kabarkan mereka ni syurga. Semua orang nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga. Tapi bukan semua orang boleh masuk. Sebab syurga ni ada tuan dia. Kamu boleh redah begitu. Ada tuan dia, ada syarat dia, ada prasyarat dia, ada peraturan dia. Apa-apa pun mesti ada peraturan. Nak semayang pun ada peraturan. Nak masuk rumah pun ada peraturan. Apalagi nak masuk syurga. Jadi disebut tadi bagaimana Allah ajar Nabi. Pesankan Nabi, kabarkanlah kabar gembira supaya mereka ini terus istiqamah, terus beramal, jangan rasa bosan. Mayan terus, berdoa terus, berzikir terus, baca Quran terus, berjihad terus, buat baik terus menerus. Jangan jadi makhluk perosot macam Abu Lahab tu, Abu Jahal tu. Kalau di Madinah macam Abdullah bin Ubay, semayang, berzikir, baca Quran tapi khianat. Duduk belakang Nabi tapi khianat, berpura-pura je. Jadi ini bukanlah orang beriman dan bukanlah orang yang beramal dengan amal-amal yang soleh. Jangan diikut. Jadi orang yang beramal sungguh-sungguh tadi tu, Allah beritahu berilah mereka itu kabar gembira, dapat syurga yang merupakan taman perkebunan. Kita kebun. Mekah mana ada kebun, Dulu-dulu ada kebun, batu-batu, bukit-bukit je, tak ada pokok. Ini bila sebut ada kebun, adanya istana-istana, tempat berkediaman. Dulu khemah-khemah, istana. Diceritakan bayangan suasana. Apalagi istana tempat kediaman, mengalir pula di lembahnya air sungai yang menambahkan subur syurga itu. Pula ada sungai. Mekah mana ada sungai. Ini cerita kabar gembira yang belum pernah dilihat oleh mata manusia zaman itu. Sungai-sungai mengalir, keindahan
Allah cipta khusus untuk orang-orang yang beriman, yang beramal dengan soleh, upah di syurga. Tu. Dan setiap kali mereka santap, mereka makan, mereka minum, makan buah-buahan syurga, minum air syurga. Air ni bukan air arak saja, air madu, air susu, macam-macam jenis air lah yang tak dapat nak dibayangkan kenikmatannya. Makanan, minuman, buah-buahan. Jadi rezeki dan hawan mereka, mereka berkata, rezeki ini seperti rezeki yang dahulu juga. Allah cerita benda yang akan datang. Bila mereka masuk syurga, orang pada masuk syurga ni, dia kata, suruh macam dulu juga buah-buah ni. Macam kita pernah tengok dulu. Mungkin pernah tengok, mungkin pernah rasa. Rezeki ini seperti rezeki yang dahulu juga. Maka mereka akan mendapat banyak lagi rezeki yang dengan jenis-jenis yang serupa. Begitu pula warna-warnanya, tapi sangat menghairankan kerana rasanya tak serupa. Rasanya sangat lazat lagi. Allah cerita benda yang akan datang, itulah Al-Quran. Benda yang lepas Allah cerita, benda yang berlaku Allah cerita, akan datang Allah cerita juga. Inilah nama dia keimanan, keyakinan, motivasi yang Allah sampaikan supaya orang beragama ni, orang Islam ni sentiasa rasa bertenaga, rasa bersemangat untuk teruskan perjuangan. Dunia ni Allah beritahu dah, tempat yang penuh dengan dugaan, sementara saja, penuh dengan kebinasaan, penuh dengan masalah dunia. Itulah dunia. Kalau tak ada masalah, itu bukan dunia, itu syurga. Jadi kita sedar bahawa Allah yang Maha Agung, Maha Pengasih Penyayang, apa yang Allah buat tu terbaik untuk kita. Ada orang Allah bagi sakit, antaranya Allah bagi dia ampun dosa dia, Allah kasih kat dia. Jangan kata Allah benci, Allah bagi dia habis dosa dia. Bila mati, terus boleh masuk syurga. Inilah pada orang-orang yang beriman, yang beramal, yang bekerja untuk Islam. Tapi orang yang hidup untuk makan saja, untuk minum je, untuk seronok je, kalau Allah bagi sakit, itu sakit itu bala untuk dia. Bala macam Korun sakit, Firaun dilemaskan, itu bukan nak bagi dia ampun, nak bagi dia bertambah derita, bertambah hina dia. Dia rasa dia hebat, dia kuat, dia raja, dia Tuhan, tapi mati juga. Ana rabbukumul a'la, dia kata, aku ni Tuhan kamu sangat tinggi, tapi mati juga, mati lemah air. Tuhan apa? Hina dia. Dunia pun dah hina, akhirat dia jadi penghuni neraka. Walhamdulillah. Mereka masing-masing akan memperolehi pasangan. Bukan saja ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan, ada pula pasangan. Kalau lelaki mendapat isteri, kalau perempuan mendapat suami, lagi itu yang terdiri daripada bidadari, daripada anak-anak Adam yang semuanya bersih dan suci. Tidak pernah datang kotor seperti halnya mereka dalam dunia dulu. Ini cerita tentang nikmat syurga yang banyak sekali diceritakan dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi. Sebuah hadis riwayat Muslim ada dari Jabir, ada berkata bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya kira-kira demikian. Ini Nabi cerita dalam hadis. Penduduk syurga itu makan dan minum. Makan ni fitrah kita, benda yang kita suka makan. Yang dunia lah. Makan pagi, makan pukul 10, makan tengah hari, minum petang, makan malam, makan sahur, makan pagi lagi. Makan. Kalau tak makan, itu bukan manusia lah. Makan. Kedai itu pergi, kedai ni pergi, kedai mamak pergi, semua pergi. Makan macam-macam. Makan lah. Macam jenama. Kuih macam kuih, nasi macam nasi, mi macam mi, ayam macam ayam, macam-macam jenama kita rembat semua kan. Itu dunia. Itu dia. Syurga pun macam tu juga. Sama makan juga, tapi makanan yang sangat lazat, tak ada bandingan dengan apa yang di dunia. Ini kalau dunia makan sakit perut, makan kena darah tinggi, makan kena kecil manis, makan kena stroke, makan kena jantung, makan macam. Kalau makan sama, makan sama, B makan sama, tapi tak kena, B kena. Tapi di sana makanan yang sangat mengenyangkan, sangat menyihatkan, tak pernah sakit-sakit, tak pernah berak, tak ada berak, tak ada kencing. Sini makan lebih, tak ada berak. Makan banyak, sakit perut, macam-macam. Itu dunia.
Seronok macam mana pun dia penuh dengan gurau senda, tipu daya, penuh dengan kelemahan. Tapi di sana nanti makan minum tapi tidak pernah buang air kecil atau besar dan tiada hingus atau berludah. Saya gambar macam mana. Tak boleh berak. Jadi tak boleh berak hospital. Tak boleh berak, tak boleh kenji hospital. Melolong lah. Di sana tak boleh berak tu satu kelebihan, suatu keseronokan, suatu kemuliaan. Sana tandas tak ada, masjid tak ada, surau tak ada semua. Makan seronok je. Itulah. Tak nak bayang macam mana hidup yang tidak ada tidak ada hingus, tak ada ludah, tak ada air besar, tak ada kecil. Mereka tidak putus-putus mengucapkan puji piang untuk Allah. Alhamdulillah, subhanallah, itu yang ada. Puji Allah je. Suka, subhanallah, alhamdulillah. Kerana kekenyangan hingga kerat mereka sendawa. Sendawa tu tanda kenyang. Sendawa. Kan sendawa kadang-kadang ni suka. Tapi bukan penyakit sendawa. Itu sendawa yang menyihatkan. Harum. Sedang peluhnya harum, baunya bagaikan kasturi. Itu Nabi cerita. Allah bagi tahu Nabi cerita kepada sahabat-sahabat yang kita ketahui hari ini. Itu bagaimana disebut tentang keindahan, kenikmatan alam di sana nanti bila kita mati nanti kekal abadi. Sini seronok pun tak kekal. Tak kekal seronok sini pun. Siapa masa kita pergi, siapa masa kita mati, siapa masa kita binasa, kita ialah suatu mati aksiden hancur, mati terbakar hancur, mati putus kaki, mati buta mata, macam-macam mati. Bila bangkit nanti kalau dia beriman, dia beramal soleh, dia jadi orang yang sangat cantik, umur dia 33 tahun. Lelaki 33 tahun, perempuan 17 tahun, bayangkan. Kemudian cerita pula tentang sini kita sebut tentang neraka pula, macam neraka ni. Neraka ke syurga. Syurga ya. Jadi kita syurga lagi. Ni yang daripada Ikrimah berkata. Hebatnya ahli syurga bagaikan usia mereka ni usianya 33 tahun sebagai usia Nabi Isa AS. Tinggi 60 hasta. Tinggi saya 60 hasta macam Nabi Adam. Yang mana 60 hasta berkaki. 60 hasta. Muda-muda, tiada berjanggut, bersih, memakai 70 macam perhiasan. 70 macam. Kita ni pakai berapa macam perhiasan? 70. Bukan kain biasa. Kalau kain sutera. Kalau cincin emas. Kalau gelang emas. Boleh pakai semua. Gelang, cincin, rantai, sutera. Dunia tak boleh pakai. Di sana boleh pakai. Betul lah. Di dunia kena bersabar. Orang Islam kena sabar. Orang kafir pakai pelaka lah. Dan dekat nanti kita akan disebut tadi oleh Ikrimah. Memakai 70 macam perhiasan. Berubah. Warna setiap jam. Pakaian kita berubah. Macam mana? Berubah color, berubah bentuk, berubah. Setiap jam berubah. Itu lagi makanan berubah. Dia katakan burung datang, nak makan burung datang burung. Makan burung tu masak jenis apa? Dah habis makan burung tu, terbang balik lari. Nak makan lagi, datang lagi burung, nak makan jenis apa burung tu. Kalau burung datang lain, buah-buahan hanya dapat dicapai dengan mulut. Dapat lihat wajahnya di muka isterinya. Dapat lihat wajah kita di muka isteri. Macam cermin muka isteri. Tidak berludah dan tidak ada hingus. Andainya wanita syurga tunjuk tapak tangannya ke dunia, nescaya akan menangis antara langit dan bumi. Tangan ahli syurga. Dia ulur tangan je, tak perlu ada matahari dah. Kalah dah matahari. Tu. Dan disebut lagi oleh Mujahid, sifat syurga dan ahli tanah atau bumi syurga daripada perak. Dia punya bumi atau tanah tu, bukan bumi lah, tanah daripada syurga tadi daripada perak. Urat-urat pokok daripada perak juga. Dahan daripada mutiara. Macam mana pokok?
perak, mutiara, zabarjan, daun dan buah di bawah. Siap ambil sambil berdiri, boleh ambil, masa berdiri boleh, duduk boleh, masa baring boleh ambil juga, semuanya mudah. Wazullilat qutubuha tazlila. Sadaqallahu alazim. Ini firman Allah. Wazullilat qutubuha tazlila. Dan dimudahkan buah-buahnya sehingga semudah-mudahnya. Semua mudah. Nak makan, nak minum mudah. Terlintas aja dia datang. Jenis apa, masakan apa semua. Maknanya dia tersedia dengan cepat dan dia akan pergi bila sudah kita makan. Inilah gambaran-gambaran yang disebut dalam hadis-hadis Nabi supaya kita pada hari ini bersabar dengan ujian dunia yang sempit ini, yang penuh dugaan. Kita kena semayang berjamaah. Orang yang tak payah semayang, kafir mana semayang. Tak semayang pun, bukan semayang pun. Sekali seminggu datang ke gereja, datang ke kuih. Kita tiap hari, tiap masa. Ini bulan Ramadan tak lama dah ni. Yang kita berdoa tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa kita. Yang tentang lapar, puasa juga. Kalau terpaksa buka, kena berbuka. Itu dunia. Kelaparan, susah makanan, ada orang tak boleh berbuka, tak ada makanan nak makan. Bersahur mungkin dengan sejuk saja. Tapi kalau mereka bersabar, nanti di sana nanti, lepas mati nanti, tempat mereka syurga. Ini semua cerita-cerita kepada orang-orang yang bertakwa. Dia akan yakin. Tapi orang-orang yang fasik, orang-orang yang khianat, bagi mereka ini suatu kesusahan. Apa puasa-puasa, apa semayang-semayang, apa tutup-tutup, apa semua tanya apa. Bagi dia lebih kepada hidup seronok. Apa sebut? Born to be free. Hidup ni untuk bebas. Kita liberal, tak perlu semua tu. Tuhan pengampun. Itu dosa peribadi macam-macam, alasan macam-macam. Dalil mereka buat untuk menghalalkan tindak tanduk mereka. Sebab kita orang beriman, jangan kita buat pandai-pandai. Kalau pandai tak apa, jangan buat pandai-pandai. Kita nak aman, nak bahagia, nak tenang, ikut saja Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahu alazim. Apa-apa yang Nabi bawa, Allah kata kamu kena ikut, kena ambil. Apa-apa yang Nabi larang, Nabi cegah, kamu tinggalkan. Itu je dia punya formula dia. Apa-apa je yang Allah suruh, buatlah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Buat ikut kemampuan. Tu. Benda jahat tinggal terus. Benda baik buat semampu kamu. Semampu. Kalau tak dapat buat, jangan buat. Haji, tak ada duit, tak pergi. Bukan berhutang, jual tanah, jual rumah, gadai itu, tak payah. Itu bukan cara nak kerja haji. Jadi, kalau duit banyak, tanah banyak tak apa. Ini tanah, itulah untuk anak dia, itulah untuk dia. Jangan balik, tak ada apa nak buat. Jangan. Itu yang Allah larang kita ni jadi begitu. Jangan, ada kaedah dia. Semayang, kalau tak boleh berdiri, duduk. Puasa kalau lapar, berbuka. Itulah Islam. Benda yang Allah perintah, buatlah ikut kemampuan. Tapi benda yang dilarang, tinggal serta-merta. Arak, berhenti terus. Bunuh orang, jangan bunuh lagi. Judi, berhenti terus. Benda maksiat, berhenti terus. Jangan kata tak apalah, ini buat sikit, esok sama sekali, berhentilah, tak boleh. Benda baik, boleh buat ansur-ansur atau ikut kemampuan masing-masing. Itulah Islam, agama yang penuh dengan rukhsah, kemudahan. Musafir boleh jamak, boleh qasar. Puasa boleh berbuka. Musafir. Apa lagi nak Islam? Tapi kita saja buat payahnya Islam. Ni puasa lapar pula, ni kena bayar fitrah lagi. Fitrah tak payah bayar, apa duit tak ada. Siapa tu bayar fitrah? Fitrah ni bayar bila duit ada lebih untuk belanja esok. Ada belanja esok lebih, maka keluarkan fitrah, zakat fitrah tu. Belum mayang raya tu.
Tu. Kalau duit tak ada, dia pula dapat fitrah. Dapat zakat pula. Duit tak ada, tak payah. Itulah disebut Islam ni agama orang kaya bantu orang miskin. Pernah berlaku zaman Nabi dulu. Orang Arab Badui. Orang Badui lah. Orang hitam tu. Badui duduk kampung. Dia kafir tapi dia dengar. Dia kata Muhammad ni bawa ajaran baru. Islam nama dia. Dia suka bantu orang miskin. Islam bantu orang miskin. Dia pun nak buktikanlah betul ke. Bagi dia tak pernah tahu. Tak pernah hidup macam tu. Orang boleh tolong-menolong. Dia pun pergilah ke Madinah. Masa tu Nabi baru menang perang. Banyak harta rampasan perang. Dia pergi jumpa Muhammad. Muhammad, aku dengar agama kau ni suka bantu orang miskin. Aku naklah. Cakap gitu ya orang Arab. Badui, kasar. Nabi kata no tengoklah di padang. Unta ada, kambing ada. Pergi ambil. Dia pergi ambil habis. Habis ambil balik kampung dia. Sampai kampung dia, kita lah, orang kampung semua. Kita kena beriman, kena masuk Islam ni. Aku dapat daripada Muhammad ni. Bagi kita semua ni. Satu kampung beriman habis. Masuk Islam semua. Itu. Mana betul lah. Islam ni, daripada yang kaya, bantu orang miskin. Dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan wakaf. Macam-macam lah. Inilah yang kita hari ni dapat amalkan di dunia. Sehingga orang yang menterima bersedekah ni banyak kelebihan bagi dia. Antara yang sebutkan sedekah subuh. Di sana ada malaikat yang mendoakan kesuburan harta bila bersedekah, kesihatan dia bila bersedekah. Banyak kelebihan bila subuh-subuh tu kita bangun, kita makan sedekah. Ada malaikat, itu kata istimewa sedekah subuh tu. Dan sedekah kuartal 5 samalah. Yang penting sedekah tu kita buat semata-mata kerana Allah tu nama dia beramal. Beramal dengan harta, beribadat dengan harta. Tempat dia dengan ikhlas tadi dibalas dengan syurga. Itulah sahabat-sahabat muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana cerita tentang ayat tadi daripada ayat Quran juga di hadis Nabi tentang nikmat-nikmat syurga untuk kita terus bekerja, beriman, beramal ikut apa yang kita ada. Tiada sedikit, bagi sedikit. Tiada banyak, bagi banyak. Jangan kedekut. Kita ada apa? Bagi, berkongsi. Ada ilmu, nasihat, kongsi ilmu. Ada tenaga, bagi tenaga. Tolong menolong. Ada duit, bantu. Apa saja yang ada, itulah sifat orang-orang yang beriman. Ada yang baik, bagaimana atasi masalah-masalah yang berlaku. Ada perbincangan, ada mesyuarat. Maka dia sampaikan ilmu dia. Sehingga orang dapat selesaikan masalah. Itulah Islam sentiasa untuk jadi orang yang berfaedah kepada orang lain. Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik manusia adalah manusia ada faedah kepada orang lain. Dan ayat seterusnya ada masa lagi. Ayat 26 Allah berfirman, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allahu bihadha mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak malu menjadikan nyamuk untuk contoh atau apa benda pun yang lebih hina daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahawasanya yang demikian itu sebenarnya hak datangnya daripada Allah Tuhan mereka. Adapun akan halnya orang-orang yang kafir, mereka berkata, apakah maksud Allah dengan umpama itu? Disesatkan Allah dengan umpama itu kebanyakan orang, dan ditiukinya kebanyakan orang yang lain, dan tiada Allah menyesatkan melainkan orang-orang yang fasik. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sadaqallahul azim. Jadi Allah menyebut tadi, innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Selepas Allah cerita tentang nikmat-nikmat syurga pada orang yang beriman dan pada orang yang beramal amal soleh, Allah cerita lagi sini tentang perbandingan, kiasan Allah untuk menjadi ujian kepada orang beriman dan orang kafir. Orang beriman, ujian dia akan bertambah martabat dia. Orang kafir, ujian tu bertambah lagi kafir dia, jahat dia. Di Quran menjadi mukjizat untuk kita bertambah iman kita. Sebab tu bila baca Quran, tadabbur, kita nak hayati, nak tahu makna sebagainya untuk kita tadabbur. Orang kafir, dia dengar ayat Quran, makin jauh dia dengan Allah itu. Tak jauh. Ini diturunkan oleh Allah bagi menjawab leteran Yahudi mengatakan, mengapakah Allah memberikan misal-misal seperti lalat, dah surah ada surah lalat, ataupun labah-labah, ataupun dalam bahasa Arab al-ankabut, kan? Apalah gunanya misal-misal yang tidak seperti itu? Ni orang Yahudi dia pakai angkab. Walaupun dia ada nabi, dia ada kitab, tapi mereka lawan Allah macam je. Apalah apa barang begini? Apa barang cerita nyamuk, dia labah-labah, dia semut. Apa ni? Quran apa ni? Dia pelekeh Nabi. Dia main-main. Apa Tuhan kau? Tuhan kau dia kata. Dia kan itulah Allah. Ni sifat Yahudi dia berdulu, hari ni dah akan datang dia memanglah perangai dia sentiasa jadi kufur. Tentang Allah, tentang Rasul. Inilah Allah kita ni. Orang kafir Mekah tu dia tak tahu. Tapi orang yang tahu ni lebih teruk lagi daripada orang yang jahiliah. Ni. Dia kata ni apa? Kita buat nyamuk-nyamuk ni. Itulah hebat sikit. Nyamuk. Lebah-lebah kita buat lebah. Kita buat labah-labah. Maka Allah menyatakan bahawa dia tak malu. Allah tak malu memberikan contoh-contoh seperti nyamuk atau yang lebih hina lagi daripada itu. Allah Maha Agung. Nyamuk walaupun nyamuk, tak siapa boleh buat nyamuk. Betul tak? Allah Nabi kata, kalaulah dunia ni ada nilai sebelah sayap nyamuk, kalau dunia ada nilai, ada harga sebelah sayap nyamuk je, nanti Allah tak akan bagi minum walaupun seteguk air kepada orang kafir. Kalau dunia ni ada nilai sebesar nyamuk, tapi dia tak ada nilai. Sebab itulah orang kafir seronok dunia, sebab dunia tak ada nilai apa pun. Tapi bagi orang Islam, dunia penting untuk tempat kita beramal. Pokok amal bawa pergi ke tempat yang kekal abadi. Orang kafir tempat yang penuh dengan suka rela, suka ria, tapi mereka akan dihukum oleh Allah dengan seberat-berat hukuman bila mereka mati nanti. Itulah mereka itu sombong. Kata apa faedah cerita buat nyamuk ni? Tapi Allah tak malu cerita buat nyamuk atau lebih rendah, lebih hina daripada itu, kerana semua misalan itu ada rahsia. Apa yang Allah sebut dalam Quran semua ada rahsia. Benda yang akan datang, benda yang sedang berlaku, benda yang sudah berlaku umat pada kita, semuanya contoh-contoh itu semuanya ada faedah kepada orang-orang yang beriman, faedah kepada kita lah umat Muhammad ni. Semua tamsil, contoh, ibarat dan sindiran itu ada hikmah yang penuh dengan hikmah. Hanya orang-orang yang beriman sahaja yang dapat memahami kebenaran misalan-misalan, contoh-contoh tamsilan. Macam peribahasa lah. Hanya orang yang ada otak je boleh faham. Air di cincang takkan putus kan. Air di cincang takkan orang tak faham. Cincang apa air? Tak ada faedah pun. Dia tak faham bahasa peribahasa. Air di cincang takkan putus, maknanya hubungan saudara, hubungan takkan putus. Balas macam mana pun dia tetap. Orang Islam ni cincang macam dia tetap ada bertaut balik kaedah dia. Macam manjadda wajada, itu bahasa Arab. Siapa bersungguh dia akan dapat. Ini semua tamsilan, kata-kata hikmat daripada manusia. Jadi misalan ni kena difahami oleh hanya orang tertentu sajalah. Bagi orang yang beriman dia boleh faham yang Allah gambarkan itu, dan hanya orang-orang yang beriman saja yang mengetahui dengan tepat maksud dan tujuan. Pak Nabi bagi tahu, para ulama bagi tahu, dia belajar, dia mengaji, maka bila tahu dapat ilmu, dapat pahala, dapat beramal.
Banyak orang-orang yang dikelirukan oleh Allah. Jadi bila Allah turunkan ayat yang macam-macam ni, ramai orang jadi keliru. Dan disesatkannya. Sebab dia pilih sesat. Dia tak percaya. Dia kata, apa ke benda. Lepas tu baca Quran, dia sadaqallah. Sadaqallahul azim. Dia baca Quran apa? Ya kan ni? Ya kan? Dia jadi was-was. Bila baca Quran, kita kena, ini benarlah. Benarlah kalau Allah yang Maha Agung. Inilah petunjuk ilahi. Penuh dengan apa? Hikmat. Bagi orang yang jahat, macam orientalis, dia baca Quran, dia kajukan tapi untuk mencari di mana kelemahan, untuk sesatkan orang Islam. Mereka gunakan berbagai cara untuk merosakkan Islam. Dengan peluru dia tak mampu, senjata tak mampu, dia gunakan cara masuk dia dalam. Dia masuk Islam, kaji Quran, hadis sebagainya, dia cuba cari benda-benda yang boleh mengelirukan umat Islam. Jadi yang lemah iman akan ikut. Walhamdulillah. Jadi orang tidak memahami tamsil-tamsil ibarat yang dia berikan kepada mereka dengan sebab kekufurannya. Jadi setengah-setengah tu jadi sesat kufur kerana mereka ini engkar pada Allah. Dia kata apa benda ayat ni? Kita buat nyamuk, buat lembah. Kita orang buat elok sikit, buat gajah kan. Tentera bergajah. Dia rasa pelik. Dengan Quran ni ada di sana hikmat pengajaran. Apa sahaja yang Allah turunkan, semuanya ada faedah kepada manusia. Sama ada benda tu berupa benda yang menakutkan, menyakitkan, menyeronokkan, apa sahaja semuanya faedah belaka. Yang Covid ni, jangan Covid ni semuanya buruk. Ada banyak di sebalik hikmat sebalik itu. Sakit ada hikmatnya, sehat ada hikmatnya, miskin ada hikmatnya, kaya ada hikmatnya, semuanya ada hikmat. Apa yang Allah turunkan elok belaka, itu nama takdir. Qada dan qadar Allah semuanya indah belaka, cantik belaka, sempurna belaka. Itulah nama dia rancangan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah merancang, kita pun merancang, tapi rancangan Allah lagi hebat. Khairul, rancangan yang paling hebat ialah Allah lah. Jadi kita terima dan redha dengan perintah Allah, dengan takdir Allah, dengan apa yang berlaku pada hari ini. Itulah sahabat-sahabat sidang muslimin yang dirahmati kita, bagaimana ada orang bila baca ayat jadi kufur, dan ada orang bila baca ayat menjadi bertambah iman, takut dia kepada Allah, terus bertambah iman. Itu sifat orang beriman. Orang kafir dia baca main-main. Orang kafir, orang munafik, orang fasik itu diberikan kepada mereka kekufuran. Sebagaimana pula orang yang diberi petunjuk oleh Allah dapat memahami contoh ibarat itu dengan sebab mereka beriman dan percaya kepadanya. Allah tiada akan menyesatkan mereka melainkan orang yang fasik sahaja, itu orang yang enggan untuk mentaati Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca tadi ini dapat memahamkan kita untuk terus menjadi orang-orang yang terus beramal, beristiqamah dan tetap rajin, rasa selesa, tenang dan ceria untuk terus menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Itulah nikmat yang paling agung, nikmat iman, nikmat dapat beramal dengan ikut perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tarfa'ana al-bala wal waba wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.